الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita sambung hadis kita lah. Dia hujan di lembah ya. Kau surat awal. 19. Bak apa ni? Bahagian menyapu atas dua khuf. 19 hadis yang ke berapa? Hadis keempat no. Dia Covid mai banyak dia sekat ke jalan dua lapis. Dua lapis dia sekat. Bersusun kita. Di hadis yang keempat kita sambung balik bahagian ni apa menyapu atas dua khuf. Khuf ni sepatu ataupun moza. Kita lama dia panggil kasut moza. Tujuan sapu atas kasut khuf ni makna kata nak gantikan daripada basuh dua kaki. Ganti daripada basuh kaki tu. Hadis yang kita baca dah 3, masuk hadis keempat. Hadis yang keempat kita tengok kok mana dia nak ambil hukum dia. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi. Yakni fil mashi 'ala al-khuffaini rawahu Muslim. Tu hadis dah. Artinya telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan 3 hari 3 malam bagi orang yang berjalan. Mana orang musafir lah, orang berjalan. Rasulullah kata gitu. Rasulullah jadikan cara sapu khuf tu kan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir, dia boleh bertahan 3 hari 3 malam. Tak payah basuh kaki dah. Dan sehari semalam bagi orang yang tetap. Mana orang tetap ni orang mukhim lah. Orang mukhim tak keluar pergi musafir kan. Iaitu apa dia kata sapu 3 hari 3 malam ataupun semalam, sehari semalam ni iaitu dari hal menyapu di atas dua sepatu, hal keadaan sapu di atas kasut moza tu. Mengaji bab hukum ni tadi tak kira lah. Jumpa hadis mana pun baca dulu. Jadi mazhab kita Syafi'i dia berdalil dengan hadis ni. Boleh sapu 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Sehari semalam bagi orang yang bermukhim. Maknanya dia tempat sejuk. Tempat sejuk ataupun orang masalah ni. Jadi boleh buat dalil dengan hadis ni. Hal nombor 4 ni. Dan nombor 7 yang akan datang pun dalil juga. Tu Syafi'i lah. Syafi'i, Hanafi dia ambil hadis ni. Lain daripada Syafi'i, lain daripada Hanafi, dia berdalil dengan hadis riwayat apa nama tu, riwayat Abi bin Imarah apa tu. Dia tak ada di sini. Dalam kitab Arab tak semak dalam kitab Arab dah. Abi bin Imarah. Dia seperti mana mazhab Imam Malik, mazhab Maliki kan. Dia lain pula. Dia itlaq dengan harwi. Itlaq dengan makna harwi. Dia hadis ni, hadis nombor 4 ni. Dia harwi ni maknanya dia tak sakat masa 3 hari 3 malam ke tak. Gitu. Dia ambil dalil kod kod hadis Abi bin Imarah tu.
Ada apa hadis Habib bin Imarah tu? Bagi mazhab kita Syafi'i, dia bilangkan hadis itu dhaif. Bincang bab hukum lah, dia bincang bab hukum. Bincang bab hukum, bila kata dhaif hadis di sana, maknanya mazhab kita Syafi'i tak berdalil ya. Bagi mazhab yang tertentu dia boleh ambil dalil. Kita tak berdalil, cuma boleh beramal. Beramal tu boleh dengan hadis dhaif. Situ saja punca dia. Tak ada apa habis. Jadi keterangan dia nak tengok hadis mula dulu, keterangan-keterangan dia, dan yang hukum lanjut ni dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh dia akan terang bab kasut moza, kasut khuh ni panjang. Ni hadis kita ambil hukum tahun ni, lafaz Nabi kata ataupun riwayat. Tahun ni pula hukum dia harus ke macam mana kan? Tahun ni dia kira gitu. Jadi hadis ni di antara setengah boleh kata tutup guru kita, hadis lagu ni kadang-kadang tak baca kepada orang awam. Pasal dia kira nisbah dia besar. Nisbah dia orang yang nak fatwa hukum. Saya jumpa satu orang, Syekh Jamil nama dia. Syekh Jamil ni dia anak Datuk Tajuddin, Datuk Paduka Tajuddin dulu ni. Di Meleleh, Kedah. Guru istana kan, guru sultan lah. Dia kata kalau ikut pendapat ayah saya ni, dia kata hadis ni tak layak, dia kata ni nak baca pada orang awam. Cuma kita baca buat keterangan gitu boleh. Untuk dedahkan hukum boleh, bukan tak boleh. Tapi nak hurai sampai berlipat-lipat kaedah ni, dia kata tak padan. Tapi orang yang nak mengaji tak apa, boleh kita baca jugalah dah. Dan kita bagi kaedah-kaedah dia yang boleh ambil sudah. Dia kata gitu. Hebat ada orang guru sultan pengurusi majlis fatwa kebangsaan saya dulu ni, Syekh Tajuddin. Dia keluar dia punya kitab-kitab dia pun banyak kitab dia pun. Tu orang alim besar. Jadi dia tak apa, dia baca untuk buat penerangan hukum boleh lah. Jadi kita pun terang hukum pun bagi kena gaya dah. Kalau nak ambil kono ambil ni orang jadi penin gitu, kita pun payah nak cari. Ambil qadar hak yang kita faham dalam ilmu ni dulu. Dia berhubung dengan fiqh. Jadi hadis yang keempat dan yang kelima pula. Hadis yang kelima, an Sauban radhiyallahu anhu qala. Sauban radhiyallahu anhu qala, dia kata ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu 'alal 'asaibi, dalam kurungan dia kata al-amaim wa tasakhini al-khifafa. Tasakhin makna al-khifafa dalam kurungan tu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, artinya hadis telah mengutus Rasulullah. Ba'asa mana mengutus. Mengutus bahasa kita ni mengantar. Mengutus, mengantar oleh Rasulullah SAW akan satu golongan. Ada sariyah ni mana satu golongan ataupun puak tentera. Rasulullah hantar satu puak tentera, satu batalion kita kata lah ni. Maka menyuruh ya Rasulullah akan mereka bahawa menyapu saja mereka pada atas serban mereka dan sepatu mereka. Serban sapu di kepala. Sapu dah di kepala dulu dah. Kaedah dalam fiqh tu. Kemudian baru lalu ayak ke atas serban tu sunat. Itu kaedah tu. Hak sapu atas khuh ni, sapu kaedah sejuk apa semua. Tak. Maksudnya hadis Rasulullah menyuruh akan tenteranya apabila mereka berwudu, ambil wudu dah, sapu saja di atas serban waktu menyapu kepala. Kita mazhab Syafi'i tanggung sapu dah kepala, tu sapu pula lalu ayak. Lalu sapuan tu, sapu tu lalu ke atas kepala pula, atas serban tu. Tu mazhab kita Syafi'i. Dan sapu pula atas dua sepatu waktu membasuh dua kaki tu. Dia sapu atas kasut moza, atas sepatu ni, dia bahasa kita mengguris. Mengguris lalu gitu ya. Bukan sapu macam buah kiwi kasut tu. Lagi piduk sapu gitu lambat lah.
Sapu gurih tarik dia boleh tahan lah. Kalau musafir 3 hari 3 malam, kalau kaedah kita ambil situ. Kalau cara mazhab lain, dia tak kira masa. Tak kira 3 hari 3 malam. Ni dah kaedah dah dalam perang kan. Musafir apa semua nak ambil wuduk payah ni. Wuduk ada lagi. Sapu kat atas kasut tu lah. Nak buka payah apa semua sejuk kan. Tu dia terang dalam fiqh sana tu. Tu hadis dah. Hadis yang ke-6 an Umar radhiyallahu anhu. Iza tawadda'a, dia bila itlaq lah hadis, kebanyakan itlaq Umar ni Umar Ibn Khattab. Kalau Ibnu Umar mana Abdullah Ibnu Umar. Kalau itlaq Umar saja Umar Ibn Khattab. Sahabat. Hak 4 tu. Umar riwayat, iza tawadda'a ahadukum falabisa khuffaihi falyamsah alaihima wal yusalli fihima wala yaqla'huma insya'a illa min janabatin, rawahu Daruqutni wal Hakim. Jadi lafaz hadis ni kita kesan dia, kita ambil hukum dia tang mana? Lafaz fal yamsah. Fal yamsah tu dia jadi lafaz tu syahid kita. Syahid dalam hadis tu nak ambil hukum tu yang kata payah. Orang nak fatwa hukum dia cari. Contohlah kita kata mufti kan. Dia nak fatwa hukum tentang apa, dia buka-buka hadis, dia kena tengok lafaz hadis tu. Orang title peringkat nak keluar hukum lah. Zaman lah ni ke zaman dulu kan. Kalau zaman lah pun dia mufti kena macam tu. Biar dia tak tahu, kacau. Dia nak ambil lafaz hukum kot mana ni. Masalah. Tu yang kata kitab tu dia kena rujuk pada ahli hadis kalau dalam bab hadis. Fiqh pun gitu juga, ahli faqih fiqh betul. Mau betul. Tidak dia celaru ambil hukum sebelah hak hadis lain tak tengok ke, kitab lain tak tengok ke, celaru habis. Sini kita boleh ambil syahid dia fal yamsah tu dia amar. Dia amar ni dia ada amar lil wujub. Hak di sini amar lil ibahah. Amar dengan makna harus. Harus apa? Kita baca. Artinya apabila berwuduk seseorang kamu, riwayat Sayyidina Umar ni, bila berwuduk sedang ia memakai akan 2 sepatunya, dia pakai kasut sepatu tu. Dia kasut sepatu ni dia tutup buku lali. Kasut hak jenis tutup buku lali tu, tapak dia nipis ya, bukan kasut Johnson tu. Tu kasut biar kerja ni lah, buat kerja. Kita faham kita tutup buku lali, dia hentam kasut bot tu. Tu pergi menyangkui di padang boleh ni kaedah tu orang dalam musim sejuk, dalam keadaan dia tak boleh buka apa semua kan, kasut tu. Ada tabligh duk pakai. Tabligh duk tiru kan di Mekah banyak Kita kot ni dia tiru duk pakai tu kan, lincin tu bawah tu dia kulit lincin tu, leceh atas mozaik terentang. Jangan duk tiru main ni kaedah kasut sepatu, kasut khuf ni. Dia tutup buku lali. Sayyidina Umar dia riwayat mai. Bila berwuduk sedang dia tu pakai kasut sepatu tu, maka sapu sajalah atas keduanya, sapu kaedah tu. Dan sembahyang sajalah pada keduanya. Dalam keadaan sembahyang pun pakai kasut tu juga. Dan janganlah ditinggali, maknanya tinggali ni makna tanggal lah, jangan cabut lah akan keduanya kasut khuf tu. Jika ia berkehendak selain daripada junub. Kalau dia nak buat apa pun dalam keadaan berwuduk tu tak payah buang lah. Lain kalau dia berjunub tu kena buang lah. Nak kena mandi junub barulah dah. Lain. Tu ya kaedah dia. Jadi bagi ringkas hadis ni. Hadis yang ketujuh an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Kita habis baca hadis ni pendek Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri salasata ayyamin wa layaliyahunna walil muqimi yawman wa laylatan idza tatahhara falabisa khuffaihi an yamsaha alaihima, rawahu Daruqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis baca ambil hukum tu sudah. Tengok mana bersangkut dengan panjang lebar dia tu, kita boleh cerita lah. Artinya daripada Nabi SAW,
bahwasanya diberi kelapangan bagi orang yang berjalan akan 3 hari 3 malam. Orang berjalan, orang musafir ni diberi kelapangan, rukhsah dia panggil. Kelonggaran. Kalau bahasa lain ni kelonggaran. Rukhsah syarak lah. Kalau orang berjalan, orang musafir 3 hari 3 malam. Dan bagi orang yang tetap, orang mukim, hak duduk tetap mukim di kampung tu, akan sehari semalam. Mukim ni tengok, mukim mustautin lain pula. Mukim ni dia ada hajat lagi, walaupun dia duduk dalam qaryah tu, dia ada hajat lagi untuk nak berpindah ke tempat lain, berpindah nak balik kampung dia. Tu mukim, dia ada niat lagi, niat. Kalau mustautin dia tetap dah itu. Contoh kita kata masjid ni, orang yang dibilang ahli jemaat, orang mustautin. Mustautin tu dia kira duduk tetap di sini. Tetap dalam qaryah ni, maknanya dia tak pindah dah. Dia nak cita-cita balik buat rumah di kampung apa tak? Dia kira mustautin. Kalau dia duk beli tanah lot kat kampung, dia duk buat rumah dah, bukan mukim, bukan mustautin tu. Hak tu mukim. Wajib tak jemaat? Wajib, tapi tak dibilang dalam ahli jemaat. Tu bab fiqh tu. Hak dibilang ahli jemaat ni orang mustautin. Nak bilang 40 orang. Hak mustautin. Kira-kira ni 40 orang ni betul dah ni. Mustautin, boleh. Hak duk mai ramai-ramai tu tak kira lah. Muqim ada, mustautin ada, biar-biar. Hak dibilang nak bagi sah jemaat 40 tu dulu. Kalau hak tu pun tak lepas, tak boleh buat jemaat tu. Tak sah. Orang semua muqim ni, jemaat mustautin ke benar tak? Kira mustautin dulu. Baru satu, hak lain lagi syarat dia. Syarat qari kan. Hak sah Fatihah diri dia, kena kira juga. Fatihah diri hak 40 orang tu pun tak lepas juga, tak boleh bilang ahli jemaah tu. Pasal dia tak boleh baca dengan jelas, dengan betul. Fatihah hak wajib, hak rukun tu tak lepas. Tu bab jemaah kalau kita kira. Sini pasal dia sebut muqim. Hak hukum pakai kasut khuf ni. Sehari semalam. Riwayat hak nombor 7 ni. Sebab tu mazhab kita Syafi'i dia berdalil tu ambil hadis hak nombor 4 dengan hak nombor 7. Jadikan dalil boleh pakai sampai 3 hari 3 malam untuk orang musafir, hak muqim sehari semalam. Apabila berwuduk ia, maka memakai ia akan 2 sepatunya. Iaitu bila ada wuduk dah pakai sepatu tu tahan. Dia ambil semayang pun tak basuh dah kaki sapu. Kira gitu. Iaitu bahawa menyapu saja ia seorang tu atas 2 sepatunya. Pakai duk sapu atas kasut tu lah. Faham kan? Maksudnya, dia buah maksud dia pula. Orang yang berjalan, mana orang musafir, boleh menyapu atas sepatunya di dalam masa 3 hari 3 malam. Maknanya mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Hak mazhab Maliki ni dia lain pula. Tu hak dari segi mazhab. Dan orang yang tetap ataupun bermukim tu sehari semalam. Tetapi kalau ia akan memakai sepatu itu. Ada kalau ia, maknanya kalau memakai gitu terus lah. Memakai akan sepatu itu, hendaklah berwuduk lebih dahulu. Tu maksudnya senang. Dia nak pakai sepatu, wuduk dululah bagi sempurna. Sempurnakan wuduk dulu. Dan apabila ia berjunuk, maka perlu dibuka lah. Dah hendaklah bersuci tak kalah, hendak makainya. Kena bersuci dulu semua, baru boleh pakai. Habis masalah tu. Selesai bab hadis tentang kasut khuf ataupun kasut sepatu. Bahasa dulu dia panggil sepatu kan, ataupun kasut moza. Kalau kita baca kitab fiqh lama-lama, dia panggil moza. Kitab Sabila Muhtadin, mengaji moza. Moza apa ni? Hak kasut tutup buku lali tu lah. Tutup mata kaki. Habis di situ. Masuk pula bahagian yang membinasakan wuduk. Kita tengok pula hadis bicara tentang maknanya perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk kita. Kita dah ambil wuduk dah hari-hari kan. Tahu dah. Ni boleh batal wuduk lagu ni tahu dah. Cuma baca hadis ni nak ambil hukum. Ambil hukum melalui hadis. Besarlah kitab ni.
Tak ni besar. Itu dia. Tak apa, kita baca dulu. An Anas nombor 1, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Anas, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum, ada hamzah tu, thumma yusalluna wa la yatawadda'una, rawahu Abu Daud wa sahahahu ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Itu dia hadis dia kira habis. Kalau dalam kitab Arab tu dia banyak. Kalau kata contoh hadis kita 20. Dalam kitab Arab kadang-kadang 20 lebih. 23, 24 hadis. Nah ni dia ambil hak yang padat dah. Hak cukup dah untuk kita faham. Kalau kita semok rupanya dalam kitab Arab ada lagi. Tapi ada pun tak jadi payah lah. Sebab hadis-hadis tu dia jadi sokongan saja dalam kitab Arab. Ya tu. Dia sokong hadis ni, hak sana, hak Arab, hak dalam kitab Arab tu. Oh dia sokong hadis nombor sekian-sekian. Dia kira gitu. Nak cara hadis jenuh lah. Tengok hak ni riwayat Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dari segi lafaz tu pun nampak dah. Lafaz ala ahdihi kan. Kita baca arti dia dulu. Artinya adalah beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Rasulullah ni maknanya pada masa hidup Nabi. Sahabat waktu ketika Nabi masih hidup menanti mereka akan waktu Isyak. Sahabat duk tunggu waktu Isyak, tunggu. Macam kita lah duk tunggu dalam waktu Isyak, nak masuk waktu Isyak, duk tunggu dalam duk mengaji. Dalam duk dengar kuliah lah. Tunggu dengar, jangan duk dengar api lah. Tu lemah. Sementara nak Isyak, dia kira nak cabut balik. Nanti yo. Dengar tu ambil ilmu terus. Dengar betul-betul. Kita mana kata dia panggil apa? Musyafahah betul-betul. Musyafahah betul-betul dalam pengajian tu supaya berkat ilmu tu dapat kita. Kalau pakai tak apa dengar biar mentara nak Isyak, tak boleh tu mengaji niat awal tu ilmu kita tak dapat lah. Tu susah tu. Mengaji nak dapat keberkatan ataupun niat nak dapat ilmu tu susah. Ni kita mengaji. Bila sahabat duk tunggu nak masuk waktu Isyak, hingga bertunduk-tunduk kepala mereka, kemudian sembahyang saja mereka. Makna kata dia tunggu ni sampai mengantuk. Tunggu ada yang sampai terhangguk dah kepala. Cerita lah hadis lain dah. Lepas tu terus sembahyang. Ni takut batal wuduk tak mana nak tengok sini. Dan tidak mengulang mereka akan wuduknya. Maknanya mereka terlena. Duk tunggu duduk ni. Jadi beberapa sahabat Rasulullah sesudah sembahyang maghrib, mereka duduk. Lepas sembahyang maghrib pakai duduk sandang, ada duduk zikir ke macam-macam. Duduk tawajuh dalam masjid kan. Duduk saja. Kerana menantikan waktu Isyak. Sehingga bertunduk-tunduk kepala-kepala mereka kerana dia tulis tergantuk, mana mengantuk lah. Kerana mengantuk. Gitu. Kerana apa sampai jadi mengantuk gitu? Kerana gimana? Kerana tidak ada satu tanda ataupun keyakinan. Yang kata terus sembahyang tadi ni ilat dia. Terus sembahyang walaupun dah duduk terhangguk, terlena saat tu, bangkit sembahyang Isyak terus. Kerana tak ambil wuduk lain dah. Kerana tidak ada satu tanda ataupun keyakinan yang berwuduknya sudah lepas. Dia tak ada keyakinan kata batal wuduk, tak ada. Tu sahabat saya dah. Sehingga tidak mengulang akan wuduknya. Hanya terus saja mereka sembahyang Isyak. Nak ambil hukum lah hadis ni. Nak bincang ke mana? Bukan nak payah pun. Memang kena perhati. Jadi lafaz ala ahdihi tadi tu memberi faedah, supaya hadis itu jadi dia memberi faedah dah. Hadis tu marfu', asal ada hadis marfu', hadis martabat hadis itu marfu'. Dia naik jadi mauquf. Hadis ni kita kira dari segi kaedah tu
dia jadi mauquf. Jadi mauquf. Terhenti lah. Mauquf ni dia terhenti atas riwayat. Terhenti riwayat tu. Jadi mazhab Syafi'i ni dia ambil hukum kot tu ya. Ambil hukum tang mana? Tang wala yatawaddu tu sembahyang summa yusalluna wala yatawadduun. Sembahyang tarawih dan tak ambil wuduk dah. Jadi mazhab kita Syafi'i kira ini mahal terjemah hadis ataupun mahal syahid hadis ni jadi hukum. Mana kata hukum apa? Sekiranya orang tu dia duduk rapat, papan punggung dia rapat ke lantai. Jadi hukum tu tak batal wuduk. Sebab tu dia tak gaduh ambil sembahyang, tak gaduh ambil wuduk lain. Terus bangkit kalau orang azan qomat sembahyang terus. Kaedah ada situ ya. Maknanya duduk tanpa terangkat papan punggung dia walaupun dia terlena. Duduk tunggu lena lama dah, ada yang mati terus pun dah. Bukan terlena dah di Kuala Lumpur di Bangi ya, saya biasa mengajak surau tu dulu. Surau di Bangi, dia ujung dah Bangi section apa tak ingat dah. Surau tu dia mati tengah sujud kan, Tok Bilal. Sujud punya lama orang panggil tolak jatuh mati. Surau tu saya biasa mengajak surau tu banyak kali tu. Surau tu lah jadi barulah dia buat lah canggih lah. Hak mula dulu ni masa Tok Bilal tu mula meninggal surau tu. Lepas tu kita berhenti tak pi dah lama dah, depa buat barulah ni. Mudah senang buat surau ni berjuta. Sat ya kutip duit. Ambo. Kita nak buat surau ni kutip dekat 7-8 tahun dah. Duk tera tu lambat. Tu pun ujung lah ada agak orang duk infak kan. Kawan tu bagi sikit, kawan bagi buat sikit. Kalau nak tunggu tu pakai dinding bumbung tak ada lah jawab dah. Tambah gitu boleh. Kuala Lumpur dia plan ke mana daripada lukis. Kita pakai buat surau. Satu surau di section 4. Apa nama surau As-Sabah. Saya mengajak kat itu. Surau Sabah tu kawasan section 4 ni kawasan orang-orang elit ternama lah. Dia naik cepat. Dia buat masjid terus. Pasal surau tu dia boleh sembahyang Jumaat. Dia buat bentuk masjid terus. 2 juta lebih. Sat ya. Pengurusi dia tu bekas apa ni kolonel tentera ni. Dia panggil pi lah pulang mai jenuh hatung. Kok Bangi tu banyak surau saya ngajak. Sampai surau depan rumah almarhum Dr. Harundin waktu depan tu biasa ngajak 2 kali je. 2 kali. Tapi orang jenis semua profesor semua banyakkannya. Profesor, doktor apa kan. Dia banyakkan kuliah subuh depan mai. Kuliah subuh dia penuh. Pakat mai mengaji dulu lah apa Dr. Harundin sendiri pi situ. Lepas subuh dia tak balik. Yang orang cerita kita lah hari saya pi wallahualam dia ada ke tak tahu. Pasal mereka kata dia duduk tu kalau dia semayang habis semua pun dia tunggu habis kuliah dia baca Quran. Sampai habis semayang zuhur baru balik rumah. Tu surau An-Nur depan rumah dia tu. Elok surau apa kemah. Ni nak cerita orang hak mengantuk tunggu semayang. Kita ni banyak tunggu mengaji pun mengantuk, tunggu semayang pun mengantuk. Tunggu orang baca tahlil kenuri arwah kan mengantuk. Semua mengantuk kira nak lena. Kita ni banyak. Tunggu orang buat tahlil kan. Afdhalu zikri la ilaha illallah dia tak tahu lah duduk sana. Tak tahu lah dia gaib hilang naik kapal pergi mana dah tak. PKP pun dia hilang pas Mekah lah. Tak tahu orang baca doa. Nah. Orang baca doa dia pun tengok-tengok orang angkat doa dia pun angkat. Dia tahu lama tahlil ni lah. Tak tahu orang abang kata. Tekan lama pun 33 ya. Zikir 33 kali ya. Dia berasa lama. Pasal dia tidur. Dia jadi kot tu. Hak sahabat ni pasal tunggu nak semayang. Tunggu nak semayang tu pun dia ada cerita kan. Dia ada apa? Ilmu dia. Pasal Nabi abang dah tunggu nak semayang tu. Dalam hadis dalam kitab Musalli tu dah. Pakat duk menanti-nanti tunggu nak semayang. Tunggu waktu demi waktu duk tunggu. Waktu ni buat kerja lepas semayang tu duk kira nak standby pergi semayang. Dia kira minat nak pergi semayang. Buatlah kerja apa pun dia kira nak pergi semayang. Dia duk ingat tu Kita buat kerja duk ingat dunia.
Kampui buat kerja ni, bahagian kawan ni apa tak kira dah. Dia bahagian ni, kawan ni bahagian ni. Kira nampak dunia depan tu. Oi, tak cukup lagi ni, kena laju ni. Dah, nak kampui duit ni. Contoh. Kita nampak dunia. Hak cerita Nabi ni, sahabat ni duk kampui buat kerja ni, nak ligan rupanya nak sembahyang. Nak sembahyang. Ada sahabat yang sampai dia jadi lalai dalam sembahyang, dia tak khusyuk. Sebab dia banyak kerja di kebun dia, banyak sangat kerja. Tak boleh dia kata sembahyang aku tak khusyuk dah. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, tak boleh lah, kebun ni nak aku wakaf bagi untuk Islam terus. Untuk buat kerja agama nak ambil lah kebun ni, wakaf guna semua. Harta ni ambil. Wakaf terus. Mana ada orang nak buat gitu. Kita hak ada pun dengar-dengar pun dia regulai ni kan. Kamu tak nak jaga tua dah kebun ni pasal kera duk makan, lama tak boleh makan, ambil ngang. Lagu tu dah. Tu pun kira jual ya. Jual bila murah-murah. Nak makan tak boleh, dia kira nak jual juga. Kita dia duduk tahap tu tak apa lah. Tahap keadaan kita macam tu. Sahabat ni lain lah. Keadaan ni bukan kata senang. Subahkan susah apa dah. Dalam keadaan hak senang pun dia buat wakaf, hak susah pun dia buat wakaf. Oi, jangan. Banyak cerita. Sampai rumah pun dia tukar dengan kebun pada. Pasal apa? Pasal Nabi apa? Cerita lah. Satu hadis cerita tu. Pasal pohon kurma tu, Nabi kata pohon kurma ni akan masuk sampai ke syurga. Sahabat hak tahu ni, dia habaq kat bini dah. Dia kata, lah ni rumah kita bagi kat dia. Pasal apa? Pasal aku nak ambil pohon kurma tu ya. Aku nak jaga. Pasal Nabi kata pohon kurma ni masuk syurga. Dia faham tentang tu, dia nak pergi jaga pokok kurma tu buat rumah lain. Rumah hak dia duduk ni bagi kat sahabat tu. Dia kata, nah ambil dengan hang lah rumah ni, aku tak mau lah, aku nak penuh. Pokok kurma yang sepokok ni ya, pasal Nabi kata masuk syurga. Aku nak jaga pokok tu. Tu dia ambil tahu tu. Kita kalau boleh faham tu kemas Lah, bukan faham nanti tunggu apa nama? Ada hadis kata ni pokok hang masuk syurga, jangan faham dulu tu. Tunggu kata pokok masuk syurga, jenuh cari. Jenuh cari, kita habis pokok durian dah. Habis pokok durian dalam kulim ni, tak ada. Tu dia cerita dah. Tunggulah sampai apa nama? Masuk Isya, mayang Isya. Tak apa. Tak batal wuduk lah Imam Syafi'i kita berdalil tu sebab tak bergerak ataupun tak terangkat, tak berubah papan punggung tu dia rapat. Habis. Sebab tu sahabat dia kata dia tak ada keyakinan batal wuduk tu tak ada. Habis. Hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berriwayat hadis juga. Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Faqalat Aisyah. Ya Rasulullah, inni mara'atun ustahadu fala athuru. Fala dia padam. Lam alif. Fala athur ataupun fala athuru afa ad'u. Tu dia sambung. Afa ad'u salata. Istifham dia tanya tu. Qala Nabi kata la innama zalika irqun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki. Kalau perempuan haidatuki dah. Kalau orang lelaki tak kata bab haid ni perempuan. Fada'iyas salata. Kita sambung boleh baca baris tu dengan fathah. Fada'iyas salata. Wa idza adbarat faghsili anki ad-dama. Thumma salli. Muttafaqun alaih wal Bukhari. Bukhari kata thumma tawaddai likulli salatin. Riwayat banyak kita ambil faham Artinya telah datang Fatimah anak perempuan daripada Abi Hubaish datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan Abi Hubaish dia pergi kepada Rasulullah, maka berkata itu perempuan, ya Rasulullah, bahwasanya aku perempuan yang istihad.
mana yang datang haid lah. Maka tidak suci aku ni tak suci lah. Adakah aku meninggalkan sembahyang? Maknanya aku ni boleh tinggal sembahyang lah. Itu. Berkata Rasulullah SAW. Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Hanya bahawasanya demikian itu peluh bukan haid. Mana ni? Apabila berhadap akan engkau haid yang seperti itu, maka tinggalkanlah akan sembahyang. Hak mula Rasulullah kata peluh bukan haid. Kalau datang haid betul, baru boleh tinggal sembahyang. Itu satu. Dan apabila berhenti itu darah, kalau darah itu berhenti, maka basuhlah daripada engkau akan darah. Kemudian sembahyanglah, cuci ya. Basuh dengan mana cuci apa semua, dulu orang panggil barut. Barut apa semua boleh clear apa, baru boleh sembahyang. Bila waktu berhenti tu, dalam bab haid lah. Dan yang diriwayatkan Bukhari kata kemudian berwuduklah bagi tiap-tiap sembahyang. Dia jadi payah. Maksudnya hadis, maksud dia lagu ni, ada pun darah yang keluar daripada perempuan ada dua macam. Pertama, darah yang keluarnya pada waktu yang tertentu ataupun teradat. Darah hak beradat tu, dalam bab darah lah. Kedua, darah yang keluarnya selalu saja serta warnanya pun berlain. Dia ada dua macam tu lah. InsyaAllah akan datang pada bahagian haid. Bahagian haid tu akan datang. Jadi darah yang kedua ini, darah yang selalu keluar warna pun berlain tu, tidak menyebabkan meninggalkan sembahyang beserta tidak pula mewajibkan mandi. Hanya mesti dibasuh serta berwuduk saja. Tak kalah hendak sembahyang. Tu lah. Maknanya darah lain daripada haid lah. Kita ambil kau tu lah. Tapi bab haid tu panjang lah. Sebab tu dia kata akan datang dalam bab haid. Bab haid tu di antara bab yang payah tu. Kena kira satu sampai habis. Tu kita faham lah tak? Takat mana yang faham. Mula tak faham kena mengaji pula lah. Ada yang datang tu dia sehari semalam, ada yang sebanyak-banyak tu 15 hari 15 malam kan. Haid. Sekurang-kurang haid tu sehari semalam kan. Sebanyak-banyak haid ni 15 hari 15 malam. Zaman lah ni dia main makan produk. Umur 50 lah dia terputih haid, makan produk haid mai. Dia jadi kot tu. Tu tak tahu dia. Produk apa? Produk lah susu kunyit. Kalau saya jual laku lah. Kawan dia buat satu syarikat tu, apa nama ni, susu kunyit. Jadi laku. Pasal hak yang tak ada haid pun mai haid balik. Mana kata gitu. Hak yang sakit dalam perut pun lega dia jadi kebetulan. Dengan kehendak Allah kita kata kan. Pakat jadi macam-macam. Laku. Bila laku ni sampai laku ni berjuta. Hampir RM1 juta dah laku. Dah laku, alhamdulillah kita pergi baca doa. Kata alhamdulillah ada laku, buat kenuri baca doa. Lepas tu hampa duduk lagu tu juga. Tak jadi juga. Dah hantar kata laku, dah sumbang mai kot pondok kita buat ni. Hak tu pun tak erti. Teruk orang Melayu dia kena ajar. Kita nak kata lebih takut tak kena cara dah. Takut kawan ni kata kok mana pula dekat kutip duit ni. Tak boleh ya. Dia kira nak kau untung. Tu pun Tuhan tunjuk bagi berjaya dah projek dah. Susu kunyit. Kok lah siapa dia nak kata bagi mai haid pula. Pergi beli. RM70. Makan 2 minggu clear. Tua-tua pun haid dah. Macam-macam lah ni. Mainan produk ni. Kuah putih pun boleh larayuk lah gitu. Produk lah gitu. Tak tahu dengan izin Allah dia jadi gitu. Tak tahu lah. Habis hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga pula. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala. Kuntu rajulan mazza'an fa amartul Miqdad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu'u muttafaqun alaih. Mana fihi al-wudu' ni dia ni mahal terjemah. Tempat mahal syahid hak kita nak ambil hukum tu.
Kalau kita tanda lagu tu, kemas kitab hadis kita, sakan boleh baca balik insya-Allah ada. Jadi artinya hadis ni telah berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, adalah aku lelaki yang sangat bermazi. Dia bahasa tu maknanya di antara dia kata tu lelaki yang sangat banyak keluar air mazi lah. Air putih cayak tu dah bersalahan dengan perempuan lah, dia lain. Tu dia Sayyidina Ali kata gitu. Menunjuk kata orang yang gagah lah. Orang yang gagah dia buat kerja apa lebih dari kita. Kita boleh buat kerja sehari, ikat bata paling kuat pun 1000 biji lah. Tu kira kuat tu. Sayyidina Ali ni dia boleh perang lagi, dia boleh macam-macam kan. Kuat. Ni orang yang gagah ni. Dia Sayyidina Ali. Kita jenis taib penyakit ni dah, kencing pun keluar batu, keluar darah ya. Tak boleh pergi lah. Nak buat kerja aku dah. Tak gagah dah. Orang yang duduk gagah lagi tu dia semangat, dia kuat. Boleh buat rumah, boleh buat masjid, boleh kuat. Riang ada lah, riang. Bahasa kita panggil riang. Sayyidina Ali begitu, dia jadi kuat. Maka menyuruh aku akan Miqdad, ni seorang sahabat. Dia suruh Miqdad bahawa bertanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya apa? Bertanya tentang barang hak wajib atas orang yang keluar mazi tu. Wajib mandi ke, wajib wuduk ke? Mana dia kot tu? Tanya Nabi, wajib ambil wuduk ke, wajib mandi ke? Sebab aku ni di antara orang yang banyak keluar air mazi. Tu di antara petanda orang yang gagah. Orang yang gagah ni. Kita ni jenis halaman kita jenis aku tebuk aku pinggang duk keluar air kencing, duk pakai gantung dah. Tak lepi. Kalau mengundi pun tu tak ada perang dah, pakai pi pangkah balik cukup dah tu pun kira kuat tu kalau mau pi. Nak mengundi pula ke apa ke? Dah. Itu dia kejut nasihat. Tak apa tu. Jadi dia tanya Nabi. Maka terus ditanyakannya Miqdad akan Rasulullah. Dia pergi tanya Nabi terus. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna tak berkata Nabi ni pada nak menjawab bukan pertanyaan Miqdad tu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya mazi itu wudu. Tu kata fihil wudu. Ni hadza mahal terjemuh hadis ni. Maksud dia padanya mazi itu wudu, yakni mazi itu maksud dia batal wudu. Maknanya keluar mazi membatalkan wudu kalau kita ada wudu. Itu ya. Batal wudu. Maksudnya ada pun mazi itu warnanya seperti mani juga, tetapi keluarnya tak kala bermain-main ataupun kerana ingat akan jima, sedangkan keluarnya sedikit pula, maka dengan sebab keluarnya itu tidak mewajibkan mandi, hanyalah perlu dibasuh dan berwuduk saja bila hendak mayang. Tu basuh, lepas tu ambil wuduk, habis mayang lah. Tak kedua mandi dah. Tu kaedah dah. Habis hadis yang ketiga. Hadis yang keempat pula. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Rawahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Hadis ni Bukhari dia hukumkan dhaif. Tak apa, artinya panjang ni. Dia bincang panjang. Artinya bahawasanya Nabi SAW mencium ia akan setengah isterinya. Setengah isteri ni maksud dia Aisyah. Hak kita mengaji tu Tok Guru kata Aisyah. Nabi SAW dia cium isteri dah. Kemudian keluar ia Nabi kepada sembahyang. Dia cium terus pergi sembahyang. Dan tidak berwuduk ia. Kok mana ni? Kalau kita kira batal wuduk. Sentuh kulit dah. Kalau sentuh tak berlapik dah. Ini hadis dilemahkan oleh Bukhari, mana dihukumkan dhaif oleh Imam Bukhari. Tetapi dikuatkan. Kaedah dia tu.
Dikuatkan ni maksud dia dikuatkan oleh Abu Hanifah. Hadis ni dikuatkan oleh Abu Hanifah dan mazhab Hambali, mazhab lain lah. Dia bilangkan hadis ni kot tu. Setuh tak batal wudu. Jaga. Kita duk bahas lalunya masalah ni, dia berlaku dengan puak Wahabi. Berlaku dengan puak Wahabi tapi dia tak baca apa hadis ni. Dia duk baca aula mastumun nisa, hak firman Allah tu. Aula mastumun nisa, dia pergi kata setuh tak batal wudu. Pi buat umrah, pi buat haji, tawaf, kena orang perempuan ajnabi, tak berlapik, dia kata tak batal wudu. Ni puak Wahabi. Kita hak mengaji hadis ni kita bincang. Kita bahas dulu hadis ni dan ayat hak satgi tu. Ayat hak akan datang tu kita bahas juga. Bagi jelas baru kita nampak. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, dia ambil, dia mengkuatkan hadis ni, dalil dia kata tak batal wudu. Kau tu. Kerana mazhab Hambali ni, mazhab Hambali lah, batal wudu ni, dia sentuh perempuan, sentuh isteri atau orang ajnabi juga tak kira. Sentuh tu dengan syahwat baru batal wudu. Kalau sentuh dekat duk tawaf tu tak batal wudu. Tu mazhab Hambali. Kita Syafi'i jangan duk ikut lebih kurang bila kita tak tahu. Kita pergi duk taklid tak kena gaya kan. Kena tahu syarat apa semua tu, nak taklid bukan senang. Mazhab Hambali. Sentuh dengan syahwat. Jadi Hambali dia berdalil dengan hadis ni. Mazhab Hambali. Ada mazhab kita Syafi'i sentuh perempuan ataupun isteri yang tak berlapik tu, tak ada lapik, tak ada apa kan, sentuh kulit dengan kulit tu batal wudu. Macam tu. Itu mazhab kita. Faham kan? Kerana sesuainya dengan zahir, sesuainya hadis itu yang kata sentuh tak batal wudu lah. Dari segi mazhab tu tadi, hak Nabi buat tu dia jadi hukum bagi mazhab lain. Tu Nabi tak? Nabi ketua syariat ni. Kita kata ketua syariat, zahir hukum Nabi ya. Orang yang milik syariat ni Allah Ta'ala lah. Tapi orang yang menjalankan syariat ni kita kata ketua syariat Nabi tak? Syariat dia. Jadi bersesuaian dengan zahir katanya Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, ayat apa? Ayat 43 tu kan? Ayat 43 tu surah apa? Aula mastumun nisa kan? Auja ahadum minkum, ayat tu lah. Aula mastumun nisa, sambung. Auja ahadum minkum minal ghaid aula mastumun nisa, ayat tu. Sesuai. Artinya atau bersentuh kamu akan perempuan. Pergi kata gitu dah. Sentuh perempuan. Dia pergi ambil dalil kot. Tu mazhab Hambali ataupun Hanafi. Jadi kita ataupun puak yang kata sentuh tak batal wudu tu, jangan hukum kat atas mazhab Syafi'i ni. Dia kata tak batal wudu ni ayat ni. Kita hak mengaji ni kena faham mazhab. Hak batal wudu ni mazhab kita Syafi'i. Hak tak batal wudu tu mazhab lain. Faham gitu senang. Walaupun ada ayat, tapi kaedah ayat tu dia pi tuju kepada mazhab lain. Dalam bab sentuh tu, kita Syafi'i ambil ayat ni faham kot ni. Sentuh tu batal wudu. Nampak tak? Maka yang dimaksud dengan sentuh di sini ialah campur dengan perempuan. Maknanya campur ni jima'. Mazhab kita dia tafsir kot jima'. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Tidak ada mazhab lain. Hak makna jima' mazhab lain. Mazhab lain tu dia tafsir ke makna jima'. Baru dikirakan batal wudu. Mazhab kita kira sentuh tu batal wudu dah. Itu mazhab kita. Syafi'i. Nampak tak? Walaupun ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Payah. Boleh faham? Dan lagi kerana bersetuju dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha
yang diriwayat oleh Bukhari. Riwayat Bukhari pada, dan telah menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Siti Aisyah pada kakinya. Sedang Rasulullah dalam sembahyang, kakinya Aisyah, Rasulullah dalam sembahyang, si Aisyah tidur sebelah. Rasulullah, Siti Aisyah duduk menyengging tidur selena tu, Rasulullah sembahyang. Lepas tu Rasulullah dia waktu turun sembahyang tu sentuh kaki Aisyah. Dia tu. Nampak tak? Tu dia tu. Tu bersentuh dengan makna mazhab yang ambil faham tak batal wudu. Rasulullah buat jadi berlaku tu menunjuk bagi hukum boleh bagi mazhab lain. Mazhab kita ambil kod batal wudu. Tu ya. Kalau susun dia elok tak celaru Yang nak jadi celaru ni dia terkuih pi hukum kata terkuih tak kira mazhab. Itu pekerjaan puak Wahabi ni, dia orang panggil memodernisasikan agama. Kalau dalam istilah ulama Indonesia dia panggil memodernisasikan. Memodernisasikan dalam agama, dia tak kira mazhab. Dia tak batal tak batal dia pergi tu. Tak batal wudu dia pakai hukum sedah ni ayat aula mastumun nisa. Jenuh gitu. Tak sampai pahala baca zikir kita, tahlil kita, tak sampai pahala. Ni ayat ni, dia pakai kata terus gitu ya. Tu berlaku dah di zaman Hasan Bandung. Zaman Hasan Bandung tu karang kitab di Indonesia tu, dia bawa kitab tu sampai nak berlawan dengan Syekh Kadir Mekah. Syekh Kadir turut dia. Syekh Kadir tahu dah maklumat Hasan Bandung ni turun mai ke Madinah. Syekh Kadir cari, pi Madinah cari tak jumpa. Nak pergi berdebat. Terus tarik balik apa hak sudah sebut dalam kitab Hasan Bandung tu. Saya ada simpan duk tak mana tu, kitab lama, kitab Hasan Bandung. Kalau orang baca buat seronok main jahanam. Dia campur aduk habis. Dia ada sebut juga mazhab-mazhab dalam kitab dia. Tapi dia campur aduk, last sekali dia suruh kita pakai tanpa mazhab. Last sekali, hak hukum last sekali, akhir kali guna pakai cara tak bermazhab. Kebanyakan dalam kitab Hasan Bandung tu, saya cek lah. Boleh kalau nak buat main bab ni, kita ada kitab dia lah. Dan saya pun mengaji lah kitab Syekh Kadir tu, kitab Sinar Matahari pun kita mengaji 2 kali juga mengaji Syekh Kadir tu. Kitab Is'af Minal Muslimin pun mengaji. Kalau nak tahu dalil-dalil cara nak hujah apa gitu ni, ada dalam kitab tu. Ni ayat ni kena tengok dulu. Ni ayat ni hadis ni kena tengok dulu. Dia tak boleh hukum terus gitu, bahaya. Sebab tu kata Syekh Tajuddin dulu, Syekh Tajuddin sebelum dia meninggal, dia kata akhir zaman ni boleh berpecah belah umat dengan sebab tak faham agama dengan betul. Di antara kata dia lebih kurang dulu lah. Tak faham dengan betul pun campur aduk dalam bacaan kitab kuliah sekalipun, campur aduk. Baca tafsir tak tahu kaedah tafsir. Baca hadis tak tahu kaedah hadis. Akan berlaku kesesatan umat akhir zaman, dia kata betul. Dia tu orang yang alim lah. Sebab tu orang lantik dia pengurusi fatwa kebangsaan dulu. Zaman dulu. Pak dia Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman, guru bagi Sultan Abdul Hamid. Guru bagi Sultan Abdul Hamid tu. Sebelum tu apa nama ni? Syekh Jarum, Tok Jarum apa lagi? Tok Jarum yang kubur dia di Langgar kan. Wali Allah lah. Wali. Sebab tu dia ada doa yang dia simpan tak bagi ke orang pun ada. Doa tu tak bagi ke orang. Sampai lah ni cucu dia pegang ada. Dia tak bagi. Doa ni dia tak keturunan raja dulu saja yang pak dia cerita diizinkan baca. Tu dia betul tu. Doa apa tak tahu kan. Mungkin doa amalan depa ke hak keturunan raja yang pakai ke tak tahu lah. Saya pergi sembang baru ni. Dia ada sampai tahu tu, kira sampai Sultan Allah ni pun pergi jumpa dia. Tahu lah keturunan pak dia gini Sultan ni pergi jumpa dia. Pergi jumpa. Ada lah cerita tu, kita pun tak boleh cerita semua lah. Jumpa dia gini apa, baru clear. Sampai tahu tu. Dia bagus, Syekh Jamil Allah ni dia bagus, dia buat tahfiz dia tu asal pondok pak dia Tok Wan dia ni 78 tahun
70 tahun lebih. Buat itu dia buat tahfiz apa sekolah agama, buat sendiri, tak ada bantuan apa. Duk biasa buat besar. Ramai. Tak ada bantuan apa, siapa nak mai bantu apa gitu lah. Tapi ramai. Dia buat sendiri gitu lah. Ramai dah. Orang alim dia mengaji pun dia mengaji kat pok dia. Walaupun dia kata saya tak pi mana tu. Mengaji ko dalam negeri sah, lepas tu pok dia panggil tu mengaji kat pok dia. Alim dah. Jadi kita faham lah, jelas tu. Riwayat cerita tu kata Nabi sentuh kaki Aisyah ketika sembahyang tu tak batal wudu. Itu ambil cara mazhab lain lah. Tapi kita mazhab Syafi'i ada hak tu guru dia buat peringatan. Dalam masalah hadis Imam Bukhari riwayat ni yang kata Nabi sentuh kaki Aisyah ketika sembahyang tu ditanggung. Ada lagi ulama kata ditanggung sentuh Nabi itu berlapik. Sentuh tu dikirakan ada lapik. Mungkin ada kain piti Aisyah ke, tak selendang ke tak kira. Sentuh tu berlapik, ulama ada tanggung. Berapa tu? Sebab tu kita mazhab Syafi'i ni kalau sentuh berlapik tak batal wudu. Dia tu. Nak faham lah dah. Selalunya orang nak bagi batal wudu ni dia lepas kat nikah. Hak tu kaedah orang tua. Dia kata kita bagi batal sembahyang, pun mana kita penin. Habis kat nikah dia tak pergi buah cincin. Majlis nak sarung cincin lah. Majlis sarung cincin ni nak bagi majlis batal wudu. Kok mana tau kaedah tu penin. Orang tua. Kita tak boleh faham. Tak tahu kok ada cerita lain kita tak tahu kan. Kita tak boleh faham. Kok mana kita dah ambil sembahyang elok lah tadi. Kita nak sembahyang sunat lagi. Kita ni majlis batal sembahyang. Majlis batal sembahyang pun kita nak sembahyang sunat dekat nikah. Sunat lepas kat nikah kita nak sembahyang kan. Pergi batal wudu. Lepas tu kena ambil sembahyang lain. Satu kerja pula. Tu orang tua dulu. Dia kata kita sarung cincin bagi batal wudu. Batal sembahyang. Kok mana tu? Amboi. Penin ke tu pun tak ada apa lah tak. Cuma dia jadi orang tua. Adat orang tua. Orang tua ni jangan main. Kena hari orang nak menikah dia seronok tu. Saya kena dah, saya tahu. Dia pakai ikut main lah. Dia seronok. Dia seronok ni tak tahu dia seronok sama mana lah. Dia seronok dia tak nak tengok lah. Nak tengok juga. Nak tengok apa? Angkat nikah dah. Lepas tu habis mayang balik dia jadi gitu. Tu kaedah adat ni tak. Habis itu. Jadi dipaham daripada ini hadis. Faham dia. Dan Zohir ayat aula mastumun nisa menurut tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibn Abbas maknanya tafsir bukan mazhab kita tu. Dan beberapa hadis yang lain bersentuh kulit lelaki perempuan tidak membinasakan wudu. Tu yang faham dia, tapi bukan mazhab kita. Mana kata digunakan mazhab lain, diguna pakai oleh mazhab lain. Wallahu alam, banyak yang berhubung dengan masalah mazhab ni. Tapi hak cerita tang ni habis bab sentuh tu. Sebab tu kita kena jaga pergi Mekah ke umrah kan. Jangan duk pergi taklid tak tahuan kita berpegang dengan Syafi'i, ikut Syafi'i. Ikut cara Syafi'i. Kalau kita alim sungguh tak apa. Orang yang alim 4 mazhab. Dia nak ikut cara taklid mazhab lain. Dia tahu hukum syarat apa semua. Tak apa dia alim 4 mazhab. Kita mengaji satu mazhab pun tak lepas. Satu mazhab kita pun tak lepas lagi. Buat taharah pun tak habis. Tak. Bab apa nama waktu sembahyang mazhab Syafi'i pun tak habis. Lepas tu mai Mekah nak pergi buat umrah, haji, nak ikut mazhab lain. Berat. Lalu nak jadi gitu. Pegang dengan mazhab kita dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam dekat tu. Baca hadis ni cerita bab hadis lah. Sambil-sambil tak. Tanda takut isu lupa saya baca banyak tempat.
Tak tanda lah. Baca tempat lain pun kitab ni juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala na'budu wal 'arifin wa faqihna fid din. Waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillah.